Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Terima kasih kerana mendengarkan kami di Radio Duran Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Untuk segmen ruang tamu kita pada hari ini, kami di Duran Nusantara akan memutarkan sebuah persembahan monolog yang telah pun berlangsung bersempena Monolog ASEAN. Buat julung kalinya, sempena penganjuran Festival Seni Antarabangsa Diversity 2015, 5 pemain monolog dari 5 negara ASEAN telah pun dipertemukan dalam satu pentas di bawah acara Monolog ASEAN. Berlangsung selama 5 hari bermula 9 September hingga 13 September. Persembahan monolog ini telah pun dipentaskan di Auditorium Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Jalan Tun H. Ashley, Kuala Lumpur. Persembahan ini merupakan satu antara acara dalam genre sastra sempena Diversity 2015, Festival Antarabangsa Kuala Lumpur yang telah pun diadakan sepanjang September ini. Monolog ASEAN dibawakan oleh Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai ITBM yang bertanggungjawab sebagai kurator sastra bagi Diversity 2015 dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk makluman para pendengar, monolog merupakan satu antara genre teater yang mengetengahkan seorang pemain atau pendukung watak yang bebas menyampaikan karyanya. Monolog ASEAN dilihat lebih unik kerana kelima-lima pemain monolog ini mempunyai latar belakang yang berbeza. Bukan sahaja dari segi geografi, malah turut berbeza budaya, kepercayaan dan bahasa. 5 pemain monolog mewakili 5 negara Asia Tenggara yang ditampilkan menerusi persembahan monolog ASEAN ini adalah Khalid Saleh dari Malaysia, Asia Ramli Prapanca dari Indonesia, Zefri Arif Brunei dari Brunei Darussalam, Nur Hasnah Adam dari Singapura dan Patra Wira dari Thailand. Monolog-monolog ini telah didokumentasikan menjadi sebuah buku bertajuk Antologi Skrip Drama Pentas Monolog 5 Negara yang telah pun diterbitkan secara bersama antara Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun DBP serta ITBM. Kelima-lima monolog yang dihimpunkan dalam antologi ini juga telah mengembalikan semula teater ASEAN ke satu pentas. Ia juga sebagai simbolik penyatuan semula jambatan hubungan yang kian hilang sebelum ini. Buku yang disempurnakan pelancarannya oleh Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, Timbalan Menteri Luar Negeri, ini dijual pada harga RM30 Malaysia dan boleh didapati di rangkaian kedai buku utama seluruh negara, kedai buku satu Malaysia atau pembelian secara dalam talian menerusi laman e-beli belah ITBM di ecommerce.itbm.com.my. Dan monolog yang akan kami putarkan pada hari ini berjudul Pret oleh Khalid Saleh yang merupakan seorang tokoh teater yang tidak asing lagi dan juga penerima anugerah pelakon lelaki terbaik Festival Filem Asia Pasifik Taipei pada 1999. Pret merupakan sebuah monolog yang mengangkat nilai kebenaran dan kebohongan yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Dalam monolog ini juga, Khalid Saleh membawa pemikiran sosial yang melihat kepada kehidupan manusia yang dibentuk dan diperdaya oleh kulit luaran sedangkan dalamannya dikotori dan diselubungi oleh sifat hipokrit. Pret bukan sebuah tanggapan tetapi kebenaran yang berlega di sekeliling manusia setiap detik dan waktu serta lakon yang cukup mencabar minda dari Khalid Saleh. Kita dengarkan monolog Pret. Saksikanlah persembahan dari negara Malaysia yang berjudul Pret. Selamat menonton.
Sapisan ana ngalam donya eling ana marang padha jalma sing kengetan kang maha kuwasa durung mesti urip tembe uri mandang susah mesti dialami nek yen ta bisa urip mugi marang ibu bapa aja banjur lali samangsa urip nangsa sapa maneh kang bakal gelem nulungi aja lali pituturku iki yen kepingin katentemen ingat aja lali padha mawas diri sapa ngerti bakal tumekaning janji siang berganti malam, malam berganti siang. Dunia masih terus menjejakkan langkah saudara. Dari pintu ke pintu, rengek keledai menyemarakkan sihir kebenaran yang masih tersangkut di kelam suram makna kebenaran, makna kesempurnaan wajah penampilan. Tanah, air, api, angin berkumpul menjadi satu, menjadi waktu, mengenalkan zat sifat sir budi sukma rasa loro-loro ning antunggal sangkan paraning dumadi. Inilah kalimat makna kebenaran yang tak terucapkan oleh sekujur akal fikir, yang terasuk oleh bayang perang, nilai sejarah, siapa dan dari mana akar mula.
apabila aku sudah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka hendaklah kamu tunduk kepadanya dengan bersujud. Surah Al-Hijr ayat 20. Masya Allah. Allahu Akbar. Tak kenal maka tak cinta, dah kenal malah menjadi buta. Buta kehendak terhadap selain daripadanya. Paling kemana, pandang kemana, semata-mata dia. Dialah yang berada di mana-mana. Dialah sesungguhnya yang mengisi ruang dan waktu. Allah, Masya Allah. Wajahtu wajiyadillahi qadar samawati wal ardh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadapkan mukaku dan seluruh hidupku kepadamu yang menguasai seluruh alam ini. Sesungguhnya sembahyangku, kerjaku, hidupku dan matiku semata-mata kerana-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi macam ustaz nak bagi tasbih. Tapi kalau bukan ustaz tak boleh saya cakap macam tu. Kena ada sijil ke kalau nak cakap macam tu. Cakap sepatah dua patah, ya. Sepatah dua patah perkataan keluar saja, sanubari dah terkesan. Tak betul ni, tak betul. Tapi kalau betul macam mana? Bagaimana? Orang kata bagaimana tindak balas rasa nubari tadi? Bukan rasa nubari asmaramah ya. Sanubari. Betul juga dia cakap ni. Betul lah. Betul juga ya, pandai dia. Macam itulah. Split second kata bahasa penjajah. Dan itu juga, lagu juga terpantul jawaban daripada Sukma. Jadi maknanya apa ni? Rasa dalaman itu. Rasa dalaman itu adalah lebih jelas memperkatakan sesuatu yang benar atau tidak benar. Inilah yang harus kita kenal, yang harus kita rasai, bagaimana nak membina, nak membangun rasa kemanusiaan, rasa keindahan sebagai insan. Jadi bila saya bercakap soal ini, bila soal rasa dalaman tadi, prosesnya tidaklah begitu, bukan secara mendadak. Bacalah apa sahaja kehidupan dan keberadaan yang ada di sekeliling kita. Wa ima sa'ikur semut halus. Ia adalah wajah, sifat dan zat yang berasal atau yang berakar dari kudrat dan uluhiyah. Banyak perkara yang kita terlepas untuk memikirkan dalam kehidupan. Tak usah jauh-jauh, ya? Tak usah jauh-jauh. Umpamanya orang sembahyang, ya?
orang sembahyang. Imam pun baca surah. Surahnya yang sebenarnya saya ambil misalan lah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu wasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Ayat surah. Tetapi ada waktunya imam tersangkut, tersalah ataupun tersangkut jam, blank, tak boleh nak sebut lagi apa surah. Jadi orang yang di belakang dia sebut la anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Ya, sambung. La anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu. Jadi makmum yang di belakang imam dibolehkan ataupun membetulkan ataupun bagi ruang sebut di belakang imam. Tapi tak bolehlah sebut, tak bolehlah menjerit, tak boleh pakai woi. Imam pun tak hafal baca surah. Belakang dengan sopan, teguhlah la anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu wasi'an mutasaddian. Jadi kalau imam dah dibagi clue tak boleh juga, maka makmum yang di belakang yang terdekat dengan imam tadi dibolehkan mengambil alih tanggungjawab imam dan membawa sembahyang hingga selesai. Ya kan? Betul tak? Betul. Jadi imam tak bermakna imam masa sembahyang saja. Imam ini kepala, ketua peneraju, ketua jabatan, ketua pemerintahan, ketua jabatan termasuklah jabatan keagamaan ke. Tak sunyi dari silap dan salah. Sebab manusia, bumi mana yang tak ditimpa hujan? Itu kata pepatah Melayunya. Jadi masalah kebenaran dan kebohongan adalah masalah nilai, ya, masalah nilai dan tanggung jawab sejagat. Jadi tak boleh sewenang-wenang. Ada peraturan, ada caranya. Inilah yang berlaku di sekeliling. Ya. Tapi manusia di negara kita ni lain tanggapannya. Ya. Merdeka daripada 1957 sampailah sekarang 58 tahun merdeka, seolah-olah apa ini? Penjajahan minda, akal pikir masih terjajah. Tanpa ada yang berani, seolah-olah tidak ada yang berani memperkatakan sesuatu kesilapan atau kesalahan sekiranya berlaku di kalangan orang atasan. Kita ni orang bawah, golongan pengikut, tak ada kuasa apa-apa, ikut sajalah apa orang atas kata. Jadi hasilnya terus menerus kita hidup dalam apa? Tak boleh lepas daripada kepompong mannerism. Penuh kata orang Kelantan. Ya. Jumu taksub fanatik. Pasal tidak dibangun. Apa dia arti kemerdekaan, apa arti keyakinan, apa arti kebenaran. Macam saya, umpamanya kalau saya nak bercakap soal agama, perlukah saya memohon umpamanya saya bercakap soal agama, menyentuh persoalan agama, misalnya, umpamanya
wajibkah saya memiliki sebuah sijil untuk membolehkan apa yang akan saya katakan tadi tidak bohong dan benar? Apabila wajib ataupun mesti ada sehelai sijil, apakah mekanisme kebenaran itu senilai dengan sekeping surat yang dikeluarkan oleh sebuah jabatan di mana pegawai ataupun yang bertugas di situ tidak mustahil boleh dirasuah secara langsung atau tidak langsung? Mungkin saya berada di sini, tetapi itulah yang berlaku di sekitar kita. Soal rasuah jangan cerita lah. Padahal Islam itu menegak soal berani bercakap benar, berani atas prinsip kebenaran. Tapi sejauh mana kita berani memperkatakan tentang kebenaran dengan prinsip Islami, dengan prinsip-prinsip Islam? Semuanya Islam. Kenapa rasuah? Islam. Kenapa menipu? Ini masalah yang berlaku di sekeliling kita. Pasal kita tidak pernah memperhalusi, mendalami apakah rahasia hidup ini, lahir ke dunia untuk apa sebenarnya. Banyak contoh-contoh yang dihimpunkan di dalam Quran, semuanya sebagai panduan, tetapi sejauh mana? Baca bukan tak baca, siap dengan apa? Dengan hukum, ejaan segala macam, segala bunyi segala macam. Idgham ma'al-ghunna musyaddad, idgham mutaqqarrib bahain, ihfa safawi, iqlab pola-pola, mawsuf bajindal, nun mati bertemu waw, wajib didengungkan. Apa maknanya? Apa pengertiannya dalam metafisik? Ashabul Kahfi tidur 300 tahun lebih di dalam gua. Di mana nilai kebohongan dan kebenaran di situ? 300 tahun lebih tidur. Bohonglah, mana mungkin 300 tahun lebih. Jadi, di mana nilai kebenaran di situ? Waktu, masa, dan gerak bumi. Tahu gerak bumi? Duit kan diperbuat daripada apa? Emas, perak, tembaga, swasta. Kan? Perunggu. Itulah dia gerak bumi. Habis orang buat duit sekarang dengan apa? Dengan kertas saja. Memang dengan kertas, tapi sandarannya apa? Jaminannya apa? Jongkong emas. Itu gerak bumi lagi lah tu. 300 tahun lebih tidur. Bohong kan? Siapa yang kata bohong? Akal yang meletakkan nilai bohong. Mana mungkin orang boleh tidur sampai 300 tahun lebih tanpa makan, tanpa minum? Benar? Kata saksi lagi. Apa saksinya? Gerak bumi tadi. Duit. Boleh buktikan siapa-siapa lagi tidur sampai 300 tahun lebih? Mari. Usung sampai kat depan pintu gua. Okey. Kau tunggu sini sekejap ya. Aku nak panggil kawan-kawan aku yang lain. Dia pun pergi. Ada orang bersonak jumpa lah. Ada orang bersonak jumpa, tunggu kat depan pintu gua. Marilah, dia orang tunggu tu. Negeri ni dah okey dah. Pemerintah yang lain tu dah tak ada dah. Dah kena gulingkan dah. Apa ni? Si bedul ni tadi sebenarnya di situ. Bedul lah, saya ambil perkataan bedul lah. Itu kan kata umum Melayu kan. Bedul, siatan. Sebut siatan, bedul, bujal. Itu nama-nama klasik dalam Melayu. Jadi si bedul ini tadi disuruh kawan-kawan beli makanan
Sebab masing-masing dah kelaparan. Ya kan? Jadi sementara si bedul ini keluar nak beli makanan, yang lain pun sambung tidur. Balik-balik ingatkan bawa makanan. Rupa-rupanya apa dia? Ada orang bersana jumpa, beritahu orang bersana jumpa. Buat main. Tengok ceritanya, menurut ceritanya ada seekor anjing pula. Anjing pun boleh masuk surga. Jadi mana lebih mulia? Orang tak susah nak jumpa surga kat mana. Anjing dah tumpang tidur aja dengan orang Ashabul Kahfi jadi masuk surga. Menurut ceritanya lah. Jadi yang ramai-ramai tak dah. Kau sajalah layan apa orang besar tu aku dah. Aku nangkuk sangat nak sambung tidur lah. Kalau kau tak nak keluar, aku nak ikut sambung tidur lah. Masing-masing pun tidur. Yang kat luar ni tunggulah punyalah tunggu. Tak keluar juga yang disuruh panggil kawan-kawan tadi. Jadi masing-masing masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, dah tidur semua. Tidur yang panjang. Ya, 300 tahun lebih tadi tidur, bangun kelap-kelap sebab dah rasa lapar, tiba-tiba ingatkan apa? Suruh beli makanan, lepas tu tak beli makanan, sambung tidur baliklah. Istilahnya tidur, tak sebut mati. Cuba bayangkan. Itulah rahsianya, rahsia kehidupan ini. Itu berkisah Ashabul Kahfi. Apa kisah-kisah yang lain itu macam mana pula? Secara budayanya orang kata Adam itu manusia yang pertama. Secara budayanya. Tetapi kenapa malaikat soal tidakkah mereka nanti membuat pertumpahan darah? Malaikat tak tanya siapa Adam ni. Dia cuma tanya, tidakkah mereka nanti membuat pertumpahan darah? Sedangkan kami sentiasa bertasbih dan memuliakanmu setiap detik, setiap waktu. Apa rahsia darah? Apa sintesis darah yang menyalurkan sama ada apa nilai kemanusiaan atau kebinatangan atau keiblisan mengalir dalam batang tubuh manusia? Itu sebab menjadi persoalan berat. Itu saya kata. Dan saya faham, saya sedar masih terlalu banyak makna yang belum kita kenal, sempat baca ataupun kenal dalam kehidupan ini. Sebab itu lebih banyak keburukan daripada kebaikan yang berlaku setiap hari. Tak usah jauh lah. Tak usah jauh. Benda depan mata yang hari-hari kita hadap. Apa dia? Kereta. Macam mana perangai manusianya bila sudah berada di belakang steering? Padahal kereta itu dibuat, dicipta untuk kemudahan manusia bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya. Dulunya tak ada aircon ataupun pendingin udara, tak ada aircon. Cuma ada tingkap kecil di sebelah cermin dah hadapan, kiri kanan ada tingkap kecil yang boleh dipial atau boleh di-adjust untuk menadah angin masuk ke dalam. Itu je untuk angin. Untuk signal pula kadang-kadang tak ada signal pun. Kalau ada pun Morris Minor, tak ingat saya ataupun Austin. Buka aja kan sepanjang ini tak tepi antara cermin depan dan cermin belakang. Lampunya lip, tak nampak. Kalau disediakan pada orang jalan 3 silinder. Kan? Nak. Orang kandang kata nak. Boleh juga padahal lip pergi ke Kelantan lak. Jadi ke Jawa pula jadi lain, seret. Jadi ada kata mengenai seret tu. Jadi tak cukup dengan itu. Itu makanya dia kalau nak belok ke kanan ke kiri
umpamanya. Keluar tangan. Kalau nak belok ke kanan, umpamanya kan dia, tinggal tangan. Jadi kepala berperhati belakang, apalanya tak tahu tu bukan daripada depan, menyagat. Angkat tangan. Ini bukan cerita gurau, cerita benar kawan saya, pemandu taksi kat Batu Pahat. Tangga sebelah tangan, dia turun putih. Tak tahu sekarang hidup lagi ke tidak. Jadi pakar-pakar kejuruteraan kereta memikirkan setiap detik, setiap waktu untuk menambah baikkan, menaik tarafkan supaya sebab perkara ini potensi menyumbang kepada kemalangan jalan raya terlalu besar. Sebab bila hujan dah tak boleh buka tingkap. Nah, tutup semua, dah berpuak dengan nafas dan harga manusia penumpang yang ada dalam. Adalah orang tolong lakukan. Itu kalau ada penumpang, kalau dia tidak, dia sendiri kamu. Jadi mana nak lap cermin, mana nak pegang steering, mana nak tumpukan pada bantuan. Jadi pakar-pakar kejuruteraan kereta dapatlah mencipta air condition ataupun pendingin udara yang disesuaikan dengan saiz atau bentuk kereta atau jenama kereta. Jadi itulah dia. Jadi bagaimana lagak, ya, lagak awam kita dapat kereta. Padahal itu tadi. Kalau kereta ini sebenarnya hanya perkakas, ya, alat yang dibuat untuk kemudahan manusia tadi. Tapi bagaimana orang kita menilai, ya, menterjemah kereta itu? Bagaimana dia menterjemah? Padahal masa belajar driving lesson itu dah siap, okey, masuk dia. Panas ini, lepas tu macam mana caranya nak belok kanan kurang berapa ela, bagi signal. Ini tak ada semua, sap tiba-tiba dah belakang kat apa. Itu kalau sendiri. Habis kalau ada orang kurang upaya ke apa, orang yang tak berupaya, apa jadi? Padahal di skrin dah ada semua peraturan semua. Tidak pula kita ni orang Islam kan? Islam itu kan selamat, bukan setakat selamat, sempurna lagi. Lepas itu iringan daripada itu, pengisian daripada selamat itu apa? Sopan santun, budi bahasa. Itu sebab orang Islam berbeza, orang Islam Melayu ini berbeza dengan orang Islam Arab. Orang Islam Arab tengah sembahyang pun dia berangkat tangan jauh. Jadi berbalik pada soal kereta tadi. Ya, tak kira lah kereta jenama apa pun. Ferrari ke apa ni? Ferrari ke Belfire ke Alphard ke Lamborghini ke Jaguar ke BMW ke. Kalau tak dibubuh cat agak-agak macam mana? Cuba yang kan? Semuanya lah tak ada cat. Ada orang nak balik? Ada dah. Macam orang lah. Nah, maksud saya kalau tak ada cat itu maknanya dengan besi, warna besi asal, ropong itu aja. Siapa nak balik? Macam orang lah. Kalau dah semua satu dunia ni telanjang bulat bugil, siapa nak pandang lagi? Tak heran dia. Apa nak dipandang kalau dah pergi rumah terjuntai? Tapi bila dah dikubur cat, dikubur pincu, saja tempat-tempat orang ramai. Tambah pula tekan minyak sikit. Kami di India ke, kat Bangsa ke, ataupun dekat Bukit Bintang ke. Yang kat dalam pun rasa macam mana? Eson lah orang. Kata orang Boyan. Boyan. Sebelumnya Pak Weyan. Tapi senang muda kat sini Boyan. Jadi kata orang Boyan tu Eson lah orang. Itu kalau kat depan jalan-jalan yang seumpama itu. Habis kat lebuh raya macam mana? Lagak dan sombong dan angkuhnya macam mana?
adalah satu kancil buruk. Doa ketawa lah. Adalah satu kancil buruk. Barulah nak motong lori lori tangki. Lori tangki minyak. Ataupun trailer yang syarat dengan muatan beras. Ataupun lori trailer yang syarat dengan muatan babi nak dihantar sembelih, baru keluar daripada arah Bukit Cina, baru nak masuk lebuh raya. Jadi gamaknya tak tahan bau. Dan tahu je lah bau babi. Bau babi, nama pun babi. Bau dia macam mana paham aje lah. Orang yang kalau dah 3 hari tak mandi pun satu macam bau dah, apa tak lagi babi. Jadi namun kembali kalian tak tahan. Dari belakang jauh lagi plak. Atau orang Kelantan tadi itu lah plak. Tak menyempat. Padahal kancil ni bukan nak duduk lorong kanan terus ada. Pasal dah tak tahannya, maka dia pindah salah sekejap. Lepas tu dia masuklah balik lorong kiri. Tapi tak menyambung. Dia kerana apa? Angkuh, takabur, ria. Woi. Dia lalu saja. Apa dia? Maisi. Tiba. Saga. Krisa yang sejenis lebih kurang sisi sama dengannya. Itu baru jenis macam itu, yang sisi macam itu. Yang sisi besar ni jangan cerita lah. Itu apa tadi? Yang jangan sisi besar, jangan cerita lah, daripada jauh saja. Maknanya apa tu? Woi, kubi. Ini jalan aku ni. Padahal sama-sama bayar cukai tu. Sama-sama bayar cukai. Alah, kancil berapa? Ni BMW Ferrari Jaguar berapa, Beb? Makan 1,000. Tak kisahlah 1,000 ke sen je, bayar atau tak bayar, mengikut kadarnya. Yang kau pakai kereta besar, bayar besar lah cukai dia. Nah, dia pakai kancil. Nama pun kancil, kecil lah bayarnya. Itu pun nasib baik ada kereta. Adalah kereta, boleh bawa keluarga dia sesekali jalan sana kemari. Ya. Jadi kalau hujan pun boleh pasang tutup tingkap, boleh pasang ada aircon, boleh pasang CD. Kalau nak pasang klasik nasional pun boleh, tak ada masalah. Sama dengan yang ada dalam kereta besar. Cuma dia nak laju macam kereta besar tu tak boleh lah. Nah, dia nama pun kancil. Tapi dia kerana angkuh tadi, itu lah tadi. Daripada jauh, kancil tu lepas motor lagi. Jauh lagi. Apa dia buatnya dia kancil ni? Pemandu dia lah. Kancil kan dipandu orang. Jadi pemandu dia jalan. Lepas. Bukan tak lepas, sengaja. Seiring dengan lori. Lepas tu pasang hazard light. Sakit tiba yang kita besar ni. Dah tolong belakang, tolong. Nak sodok. Takkan berani dia nak sodok, tak berbaloi. Udahnya dia set masuk lorong kiri, lalu kecemasan, zas. Kancil pun untuk hazard light. Masuk dia 3 zas. Sempat lagi horn kat lori. Yang lori tadi yang nak dipotong dari bawah. Kata kan hornnya kecil. Driver lori pun balas balik. Horn dia kan macam tank, lori, kapal tank tu. Bagus. Nama dia nampak dari cermin sisi apa yang berlaku. Itu yang dia kata, bagus. Itu kereta besar. Ini yang setaraf dengan
sebangsa lebih kurang dengannya. Itu lain pula. Blok. Macam pula diajarnya di kantin. Tak lepas. Tak lepas. Lepas tu dah lama tu baru lah di depan. Itu pun mengisai lama nak masuk ke lorong kiri. Sakit jiwa. Bila lepas saja, itu tadi sisi kecil je. Lepas saja tulisan kat belakang pun ada tulis apa? Kadang-kadang kat belakang tu tulis Allah melihat apa yang kamu lepas tu ada pula yang macam nak pergi peruang. We are khalifah Allah. Rek. Ini orang Jawa katanya, orang Jawa istilah dia tu. Oh mak, orang tu hebat mak. Oh boleh makan api mak, boleh makan kaca. Apa dia jawab? Prek. Jadi itu tadi. Siap dengan apa ni, dengan khalifah Allah. Ada pula yang ditulis dengan ayat kursi penuh kat belakang. Ya? Ayat kursi penuh. Jadi agaknya kalau terjadi aksiden mati ke apa, malaikat ada pertimbangan. Dia ni usung surah ayat kursi rupanya. Tapi macam mana boleh aksiden ya? Dah ayat kursi tulis kat cermin belakang, orang belakang sana lah baca. Dia tunggu kat pangkuan, siapa yang kacau jalan aku. Inilah banyak hal yang berlaku di depan mata, ya, yang di depan mata, tetapi kita tidak ambil peduli, kita tidak pernah muhasabah diri. Walhal manusia itu kalau nak dikira sebaik-baik kejadian, dalam bahasa Qur'annya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahasa Qur'annya manusia itu dijadikan daripada sebaik-baik kejadian. Sebab apa unsur-unsur? Di mana kemuliaannya? Cuba bayangkan. Dalam surah Al-Hijri ayat 29, apabila telah sempurnakan kejadiannya dan telah kutiupkan ke dalamnya rohku, maka hendaklah kamu tunduk kepadanya dengan bersujud. Siapa tu? Jangan main-main. Maka itulah cari rahsia kehidupan ini apa sebenarnya, manusia ini apa sebenarnya. Sepadan apa dosa pahala sepadannya mana? Mata hitam dengan mata putih saja. Dunia akhirat sepadannya mana? Mana sepadan? Cari sendiri lah. Mana sepadannya? Dah diceritakan tak? 300 tahun lebih tidur, tidak makan, tidak minum. Balik dengan apa? Dengan sebuah ayam buat tidur, balik macam orang tidur. Tak terpujak-pujak. Alhamdulillah ini jadi barang dijauhkan. Macam orang tu, itu semua kiasan. Maknanya supaya mencari. Itu sebab disebutkan apa ni? Iqra bi ismi Rabbi. Bacalah dengan, tapi pasal kita baca lagi sangat. Kan? Iqra bi ismi Rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tak sempat lah. Macam orang memandu kat lebuh raya. Mana dia nikmat apa-apa. Tapi kalau lalu jalan kecil-kecil kat kampung, wah, cantik rumahnya. Oh, sedap. Kan terasa nikmatnya. Itulah hal-hal kehidupan yang berada di sekeliling. Itu baru kereta yang saya katakan tadi. Itu baru kereta. Apa yang lain-lain? Maknanya selama ini manusia dipermain-mainkan oleh siapa? Oleh syaitan, iblis, jembalang, hanya dengan modal patung ataupun modal permainan
apa ni alat yang disebut kereta. Itu baru kereta. Apa yang lain-lain? Sawah, simpanan tetap, banglo, kedudukan, pangkat, kedudukan tertinggi. Itu pasal payah orang nak turun, dia dah ada tempat yang tinggi. Payah nak turun, senang kan? Itu semua apa? Ciri-ciri apa itu? Pangkat, kedudukan, saham, deposit ke apa segala macam, jam tangan, rongsang, anting-anting, cincin, gelang kaki, bunyi banyak kuat. Semua itu termasuklah jilbab dan jubah. Adalah setan bertinggi atas. Maafkan tak? Jadi itu sebab orang punya setan tu macam mana? Rupa setan tu macam mana? Setan rupa dia tu macam setan. Macam setan bukan setan. Habis dia nak kerja orang nak ngomong itu kerja siapa? Kan kerja setan. Apa saja yang buruk itu kan setan. Dah Tuhan sendiri dah sebut. Kan? Apa Tuhan sebut? Dalam surah An-Nisa ayat 97 disebutkan. Apa 97 surah An-Nisa katakan barang siapa dicabut nyawanya oleh malaikat itu adalah apa ni? Barang siapa dicabut nyawanya oleh malaikat, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Barang siapa orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Surah An-Nisa ayat 97. Surah An-Nisa juga ayat 79. Yang tadi 97. Yang ini 79 menyebutkan sesungguhnya apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah daripada Allah. Dan apa saja keburukan dan bencana sesungguhnya dari diri kamu sendiri. Jadi, salah ke saya sebut? Saya tak ada sijil. Salah ke saya sebut? Saya tak ada sijil. Adakah salah saya nyebut perkara itu? Ini bukan kata-kata saya. Ini kata-kata atau firman Tuhan yang ada di dalam Quran. Saya mengungkapkan kembali sebagai prasarana untuk supaya kita menelaah muhasabah diri, memikirkan asal mula perjalanan hidup dan perjalanan selanjutnya nanti. Samalah tadi, ya. Dengan kisah Ashabul Kahfi, dengan kisah segala macam yang ada di dalam, semuanya terlalu banyak rahasia. Tetapi itu tadi, kerana kita tidak ada kesempatan, kita terlalu disibukkan dengan hal-hal kehidupan yang kononnya untuk mencari rezeki. Betul lah. Padahal rezeki ini kalau betul yakin dan percaya, aku yang memberi rezeki daripada sumber yang kamu sendiri tidak ketahui. Jangan fikir wah gaji belum keluar ni. Jangan fikir gaji belum keluar. Rezeki itu bukan gaji. Rezeki itu kita tak tahu daripada mana. Ini pengalaman saya pribadi. Nak raya kurang seminggu, cuba bayangkan. Kurang seminggu nak raya. Adalah RM1, RM2 tu ada. Orang rumah saya tanya, Pak macam mana ni nak raya? Adalah tu nanti. Ada apa? Adalah tu nanti. Jadi saya dia dalam fikir mana rumah nak rasuah aku tak ada kerja, tak boleh meluruskan itu. Jadi tak ada upaya nak meluruskan itu. Kalau aku duduk orang paling tinggi boleh lah meluruskan itu. Berapa nak masuk?
Bunyi beratur. Atau tiba-tiba dah ada dalam account. Jadi, kurang seminggu masuk hari yang ketiga, menjelang hari ketiga, datang satu hamba Allah. Ya kan? Lama cari buat. Dia suruh. Buat. Selamat jaya, maaf gue. Salaman saya cari buat tadi lupa. Apa? Ni apa ni? Saya pernah ada hutang dengan Wak Amor dulu. Saya pun jadi dah tak ingat dah. Saya tak pernah ingat. Sebab dalam hati saya ini bukan nak menunjuk baik, tidak. Ini lillahi ta'ala. Orang kadang-kadang dalam kesulitan. Saya tak pernah dalam nawa itu hati saya bagi itu hutang tak ada. Kalau kau ada kesempatan, kalau nya kau bayar, kalau tak ada pun halal. Itu saja. Sebab order sentiasa berputar. Hari ini kita di atas, besok kita di bawah, kita tak tahu. Itu sebab ada satu lagu yang apa ni, daripada Indonesia, apa PMR, pengantar minuman racun. Ada tak ada, yang penting kita bahagia. Ada tak ada, yang penting kita gembira. Sekarang miskin, siapa tahu besok kaya. Roda akan berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Masa di atas jangan lupa yang di bawah. Jadi itulah hal-hal yang saya cuba pelajari, dan kadang-kadang saya ingin berkongsi apa yang saya faham, apa yang saya rasa. Cuma jangan disalah tafsirkan. Wah, nak tunjuk pandai, tak ada. Sebab hidup ni hanya beberapa detik saja. Macam orang tidur. Dia 300 tahun tidur, baru sekejap sangat rasanya. Ngantuk lagi tu, tidur balik. Jadi bagaimana kita memilih jalan untuk tidur seterusnya nanti sempurna ataupun sesuai dengan apa yang disebut dalam Quran. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Baliklah kamu dengan redha dan diredhoi. Insyaallah.